Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Photo Story. Hari ini aku nak berkongsi tentang aperture. Aperture ialah sejenis bilah nipis yang terdapat dalam lens, yang mana aperture ni adalah salah satu daripada 3 faktor penting untuk kita gunakan untuk mengawal kadar pendedahan cahaya terhadap kamera kita. Korang pernah tak terfikir bila korang nak beli smartphone, bila korang tengok kamera kat belakang, ada dia tulis something. Contoh macam Sony, dia akan tulis Carl Zeiss. Kalau Huawei, dia akan tulis Leica. So ini brand-brand yang buat lens atau buat kamera tau. Okay, kenapa dan apa gain dia tulis dekat situ? Dia akan tulis tentang F number. Certain brand dia tulis F number dekat kamera tu. Dia akan tulis F / dan certain number lah. Kan? Ada yang 1 point something kan, 2 point something. Kenapa benda ni dia tulis kat situ? Okay, benda ni dia tulis selain daripada marketing punya strategi, dia nak bagi tahu tentang dia ada bukaan aperture yang paling besar untuk model tu lah kan. As of now dia ada bukaan yang paling besar yang company yang dia partnership with tu buat. Contoh kalau Sony dia partner with Carl Zeiss, kalau Huawei dia partner with Leica. Okay, bila ada nombor tu, nombor yang kecil tu, dia bagi tahu tentang kamera dia ada bukaan aperture yang paling besar. Bila ada bukaan aperture paling besar, maknanya kamera tu boleh menerima banyak cahaya. Bila boleh menerima banyak cahaya, dia nak kata yang kamera dia boleh perform good enough in low light. Bila low light, nak kata macam kamera dia bagus lah, boleh ambil gambar waktu gelap, waktu malam. Tapi untuk pengguna kamera DSLR ataupun mirrorless, benda maklumat tentang aperture ni tak adalah sebegitu penting untuk menjadikan faktor kenapa kita beli kamera. Sebab bila kita beli kamera, kita dah dapat kit lens. Kit lens tu dia dah ada lens yang aperture tu yang sesuai untuk semua keadaan lah. Dan selepas tu baru mungkin certain orang akan beli lens barulah yang ada bukaan aperture yang lebih besar untuk kegunaan masing-masing lah. Sama ada low light ataupun portrait shot dan sebagainya. So sebelum aku go detail, aku nak cerita sikit macam basic dia, macam mana aperture ni berfungsi. Ialah bila cahaya masuk dalam lens, so basically cahaya bergerak lurus masuk dalam lens. Selepas melepasi beberapa keping lens ataupun jenis lens, dia akan bertemu dengan aperture. Okey, bagaimana aperture ni berfungsi ialah dia menghasilkan ataupun dia menyediakan satu ruang kecil untuk cahaya melepasi ke dalam lens dan seterusnya ke dalam sensor kamera. So konsep yang dipakai dalam teori cahaya melepasi aperture ni ialah kita dapat boleh lihat daripada Young's double slit experiment ataupun ada satu lagi dia panggil single slit experiment. Apabila cahaya melepasi satu ruang ataupun satu bukaan yang dipanggil bukaan aperture ini, cahaya akan diffract, dan bila dia diffract terhadap bukaan aperture ni, baru dia akan terpancar daripada skrin ataupun dalam case kamera ialah digital sensor lah, ataupun kalau dalam kamera filem ke filem lah, skrin. Jadi bukaan aperture sama ada kecil atau besar ni menentukan berapa banyak cahaya yang akan diffract ke sensor ataupun skrin ataupun filem. Jadi secara teorinya, semakin besar bukaan aperture, semakin banyak diffract dan semakin besar image kita bercakap. Sebab cahaya dia diffract dekat bukaan yang besar akan menghasilkan gambar yang besar pada skrin. Jadi bukaan aperture ni kita boleh kawal dalam setting kamera sama ada kita nak bukaan aperture tu besar ataupun bukaan itu kecil. Di mana dengan mengawal bukaan aperture ni, kita dapat mengawal berapa banyak cahaya yang kita nak untuk masuk ke dalam sensor kamera. Maknanya kita nak adakah gambar kita cerah ataupun gambar kita gelap. Jadi seperti yang aku beritahu sebelum ni, bukaan aperture ni ditentukan oleh F number di setting kamera. Kita boleh tengok F number yang di mana dia tulis F, lepas tu dia ada / dan ada number lah depan dia. Dia ada macam 1.2, 1.4, 1.8, 2.0, 2.4 dan sebagainya, 2.5, 3.5, 5.6 sampai ke paling tinggi. Ada certain lens sampai 16, ada yang paling ada tinggi lagi F/32. Tapi ini bergantung kepada lens lah. Ada lens yang support sampai lebih tinggi daripada 16. Ada yang support lebih tinggi daripada 32. Tapi itu hanya basically teori lah, bukaan aperture. So bagi aku, untuk aku senang faham, kalau aku nak menganggap atau menganggarkan berapa besar satu bukaan aperture tu, kita tengok F number ni selalunya dia berlawanan dengan bukaan sebenar pada lens. Okay. Contohnya kalau kita katakan F 1.8. Okay. 1.8 nilai ni kecil dari segi matematik lah. 1.8 adalah nilai yang kecil. Kalau kita bandingkan dengan 5.6, which is 5.6 obviously lebih besar daripada 1.8.
Tapi untuk f1.8, bukaan aperture yang pada lens tu sebenarnya bukaan dia besar. Ruang dia besar dan dia membenarkan lebih banyak cahaya masuk ke dalam kamera berbanding dengan 5.6. Nilai 5.6 besar, tapi bukaan tu kecil lah kalau compare dengan 1.8. So, macam mana aperture ni dapat menentukan berapa banyak cahaya yang boleh masuk ke dalam lens dan ke sensor kamera? So, bila kita tekan shutter button tu, kita akan nampak sebenarnya akan ada satu bukaan ataupun bacaan ataupun kita panggil tirai lah, curtain yang akan terbentuk lah di tengah-tengah lens, yang mana kegunaan benda ni memang untuk menghalang cahaya lah. Sebab kita kawal nilai aperture yang tertentu dan kita kawal berapa banyak cahaya yang nak masuk. Jadi kalau bukaan aperture besar, kita membenarkan lebih banyak cahaya masuk. Kalau bukaan itu kecil, maknanya kita menggunakan f number yang besar, kan? Kita menghalang sebahagian daripada cahaya untuk masuk lah. Sebahagian lagi cahaya akan masuk, tapi sebahagian lain yang cahaya tak dapat masuk kerana terhalang oleh aperture ni tadilah. Kalau kita tengok eksperimen Young's double slit ataupun single slit eksperimen, kita dapat tengok cahaya yang berada di tengah-tengah ataupun bahagian yang melepasi saja, bukan cahaya masuk dan terpancar di skrin lah. Cahaya yang tidak dapat melepasi tidak akan dapat masuk lah ke dalam kamera. Aku memilih untuk bercerita tentang aperture dulu ialah kerana apabila cahaya masuk dalam lens, dia akan jumpa dengan aperture dulu sebelum jumpa dengan shutter blade dan sebelum masuk ke dalam sensor. Jadi aperture dalam lens ni dia sama je macam dalam mata manusia. Di mana dalam mata manusia kita ada iris. Jadi iris ni yang mengawal kadar kemasukan cahaya ke dalam mata kita. Jadi konsep yang sama di-applykan untuk aperture dalam lens kamera. Jadi kita gunakan aperture ni untuk kawal berapa banyak cahaya yang kita nak bagi masuk ke dalam kamera. Sebab dengan mengawal cahaya ini, kita dapat memastikan berapa cerah ataupun berapa gelap cahaya yang kita nak ada pada gambar. Okay, so aku rasa itu saja basic tentang aperture blade yang aku boleh kongsikan untuk kali ini. So, kita recap balik, aperture blade kita guna untuk tentukan kadar cahaya yang masuk ke dalam lens dan ke dalam body camera lah. Okay, kerana aperture blade ni ataupun f number ni merupakan salah satu faktor untuk exposure reading, untuk kita dapat bacaan exposure sebelum kita betul-betul tekan shutter untuk ambil gambar. Okay, so kalau korang ada apa-apa cadangan ataupun komen, boleh komen kat ruang section bawah. And itu je kot. Sekian, terima kasih.